أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Masjid Al-Mujahidin. InsyaAllah kita akan sambung balik pengajian kita di dalam kitab pelajaran Tauhid, Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kitab yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Kita masuk kepada pelajaran yang ketiga, percaya kepada Allah dan masuk kepada mengenal Allah secara panjang lebar ataupun perbincangan yang luas, iaitu dalam kuliah yang lepas kita dah beritahu tentang cara mengenal Allah itu dengan cara yang ringkas. Jadi kitab yang saya pegang ni yang kecil, yang tuan-tuan pegang ni yang besar. Ustaz berapa tu? Apa nama Haji Habis ni? 3 kan? 3. Dalam kuliah yang lepas, kitab saya ni urusan 6. Kita dah bahas cara mengenal Allah tu ada 2, iaitu secara ringkas dan secara panjang lebar. Jadi secara ringkas cara mengenal Allah sebagai dalil mengenal Allah itu, fa'alam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan yang selayaknya melainkan Allah. Cara ringkasnya, yang pertama mengenal Allah itu iaitu tahu dan percaya, yakni yakin 100% Allah Ta'ala itu ada wujud. Yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, ya. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala itu berlainan, bersalahan, tak sama dengan makhluk. Dan yang keempat, Allah Ta'ala itu yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Maha suci Tuhan itu daripada sebarang sifat kekurangan. Dalilnya sebagaimana kita sebut dalam kuliah yang lepas,
yaitu menurut dalil akal, yakni alam ini yang tercipta sebagai dalil wujudnya akan Allah. Juga di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga ayat 4 ya, telah kita bahas panjang lebar pada kuliah yang lepas, menjadi dalil naqli. Mana dalil naqli? Ini wahyu daripada Allah Ta'ala tentang Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang selayaknya disembah. Baik, kita tengok sambungan dia. Adapun mengenal Allah dengan cara detail atau panjang lebar itu ialah dengan mempelajari sifat-sifat Allah yang wajib sebanyak 20 sifat. Baik. Sifat lawannya, lawan bagi sifat wajib. Makna sifat lawannya yang mustahil atas Allah sebanyak 20 sifat juga, dan satu sifat yang harus pada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti yang kita telah sebutkan pada kuliah yang lepas, ya, apabila kita mempelajari ilmu tauhid, ada 3 pembahagian yang besar. Apa dia? Yaitu bab ilahiyat, ketuhanan, bab nubuwat, kenabian, dan yang ketiga bab sam'iyat, perkara yang kita dengari dan kita imani. Kembali kepada bab ilahiyat, al-ilahiyat, bab ketuhanan. Jadi apa yang dibahaskan dalam bahagian ini, yaitu pertama sifat yang wajib bagi Allah, nombor 2 sifat yang mustahil bagi Allah, nombor 3 sifat yang harus bagi Allah. Ini yang akan dibahaskan secara tuntas satu persatu di dalam kitab kita ini. Lepas itu disebutkan dengan dalil-dalil akal dan nakalnya serta segala perbincangan yang timbul daripadanya. Baik, sambungan. Mengenal Allah dengan cara ringkas itu adalah wajib fardu ain atas tiap-tiap muslim dan muslimah, muslimin dan muslimah. Semua kena mengaji. Kalau budak kecil macam tu tak payah. Kalau awak 3 orang tu memang kena mengaji, kena dengar. Boleh faham malulah dengan pakcik-pakcik semua. Pakcik-pakcik senyap, relax, tenang. Ni adik-adik 3 orang tu dah kenapa? Dengar. Kalau budak kecil tadi, budak perempuan tu kan, dia tak ada masalah. Dia nak main pun tak apa, pasal dia kecil. Faham? Manakala mengenal Allah dengan membahaskan sifat-sifatnya satu persatu dengan dalil-dalil dan perbincangan adalah fardu kifayah untuk menolak segala fahaman yang salah dan menyeleweng dari ajaran yang sebenar. Kena ada di satu tempat, satu kampung, satu taman, satu daerah orang yang alim faham dalam bab ni. Kalau tidak macam mana? Dosa belaka. Tapi untuk tiap-tiap individu wajib fardu ain, diri dia sendiri atas dirinya sebagai seorang mukallaf, yakni golongan yang diberati hukum syarak ke atasnya terdiri daripada 2 golongan jin dan juga manusia yang cirinya ada 4, iaitu yang pertama berakal. Kalau berakal tak gila, kena mengaji. Yang kedua baligh, cukup umur, kena mengaji. Kalau dan juga sempurna panca indera, ya, tidak pekak dan buta sekaligus, kena mengaji. Yang keempat, sampai seruan dakwah Nabi SAW atau Islam, kena mengaji. Kalau dia terkeluar daripada kategori mukallaf, tak payahlah, buat tenang saja. Begitu. Jadi sebab itu dia kata mengenal Allah dengan cara ringkas itu adalah wajib fardu ain atas tiap-tiap muslim dan muslimah. Manakala mengenal Allah dengan membahaskan sifat-sifatnya satu persatu, baik, kita kena faham satu perkara, ya, bahawa hakikatkan zat Allah Ta'ala kita tidak akan mungkin tahu. Cuma kita sebagai mukallaf mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak kita kenal, ya. Allahumma salli ala sayyidina. Baik. Sebab kalau kita tak tahu, takut-takut dia jadi tersesat.
tersesat, membawa kepada kekufuran, membawa kepada permasalahan yang masalah yang lebih besar. Baik. Adapun orang yang percaya kepada Allah Ta'ala dengan tidak berdalil, iaitu hanya dengan bertaklid sahaja. Bertaklid ni makna dia ikut sahaja, maka keimanannya tidaklah kuat. Sebab apa? Sebab tu daripada helaian kitab kita ni, tiap satu daripada sifat wajib bagi Allah Ta'ala tu disertakan dengan dalil nakli dan akli. Al-Quran sebut apa, akal yang waras bagaimana dia interpret benda ni. Ini penting. Kedua-duanya penting. Sebab itu kalau orang yang tahu, percaya saja, tidak dengan tidak berdalil, iaitu hanya dengan bertaklid, hanya ikut sahaja, maka keimanannya tidak kuat. Tetapi jika ia tidak berkemampuan untuk memahamkan atau mencari dalil, lalu ia bertaklid sahaja sedangkan yang ditaklidnya adalah hak dan benar, maka memadai juga keimanannya. Begini, apabila kita dalam bab iman, sebab ada setengah ulama mengatakan taklid saja tidak memadai, tidak sah. Cuma jumhur katakan sah sekiranya apa dia? Yang ditaklidnya itu benar. Mana mengikut acuan ahli sunnah wal jamaah. Jadi nak tak nak, kita kena tahu yang mana dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Sebab ada yang bukan di kalangan ahli sunnah wal jamaah, bahkan daripada golongan yang sesat lagi menyesatkan, mereka klaim ataupun dakwa mereka ni daripada ahli sunnah wal jamaah. Rupa-rupanya bukan. Justru kata ulama, apabila seseorang itu bertaklid sahaja, keimanannya tak kuat. Tapi kalau dia betul-betul tak mampu, betul-betul tak berhenti, betul-betul tak boleh nak memaham atau mencari dalil, maka sekiranya yang dia taklid itu benar, selamat. Mana yang hak, betul, mengikut landasan ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, maka selamat. Jika memadai keimanan, seperti kata musannif. Tetapi di sini, tetapi kalau ia seseorang itu orang yang mampu untuk membahas atau mencari dalil dan tidak berbuat demikian, hukumnya berdosa. Kalau kita ni mampu, otak kita ni, akal kita ni, kita dah test dah daripada tadika sampai darjah 1 sampai darjah 6, darjah tingkatan 1 sampai tingkatan 5, tingkatan berapa dah sampai? 3. Dah balik lah tu. Dah balik semua, semayang kena, puasa kena, mengaji kena, main-main lagi. Baik. Sebab di dalam kitab 15 sana 15 tahun sempurna 15 tahun, makna dia mukallaf dah. Dia dah mukallaf, dia dah balik. Tak perlu tunggu keluar air mani ke, ataupun tak perlu tunggu haid bagi perempuan dah. Penting kita tahu. Jadi kalau dia ni orang yang mampu untuk bahas, cari dalil, tapi dia tak buat, dia buat tak erti je. Makna tak erti, tak belajar langsung tentang ilmu ini, apa dia? Hukumnya berdosa. Dosa ni bukan dosa kecil. Penting kita ingat ni sampai kita mati. Apa dia? Apabila satu orang tu tak sempurna atau tak lulus ilmu fardu ain dia, maka dia tu dikira berdosa. Dosa dia tu yang pertama dosa besar, yang kedua dosa dia pada tiap saat, tiap ketika. Tak larat. Orang dosa ni satu benda bukan. Dosa ni makna kata apa begini, ulama tasawuf sebutkan, kita sentuh sikit dalam bab tasawuf, walaupun kita mengaji dalam tauhid, dosa ni bukan kira kecil ataupun besar. Dalam ilmu fiqh kita fahamlah ada dosa besar, dosa kecil, ada al-kabair, ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar, dosa kecil. Tetapi kalau kita mendalami ilmu tasawuf, dia sebut dosa ni bukan kira kecil besar, dia kira dengan siapa kita buat, yakni Allah. Tak boleh kira lagu tu. Tapi dalam fiqh dia ada perbahasan adalah mana yang dosa-dosa besar. Antara dosa-dosa besar adalah dia mampu nak belajar ilmu fardu ain, tapi dia tak mau belajar, dia buat takhti. Dan dosa dia pula, kalau setengah dosa pada ketika itu saja, mencuri ke, bunuh ke dan sebagainya. Tapi dosa orang tak mengaji ilmu fardu ain ni, dosa sedia-sedia. Sebab mana dosa sedia-sedia? Senantiasa berdosa, tak berhenti. Benda ni kita tak nak. Bila
tingginya dosa seorang itu apabila dia mula belajar. Ini kita syukur kepada Allah. Allah pilih kita dalam ramai-ramai orang dalam masyarakat utama ni, khususnya Allah pilih kita. Tetapi kalau ia orang yang mampu untuk membahas dan mencari dalil dan tidak berbuat demikian, hukumnya berdosa dan tidak menjadi kafir selagi i'tiqadnya betul. Dia ada diikat dekat situ. Berdosa ya memang, tak jadi kafir ya memang, selagi i'tiqad dia betul, pegangan dia betul. Kalau tak betul, bahaya. Dan tidak bercampur dengan kekarutan dan yang tidak benar. Maka perlu kita faham kenapa kita belajar ilmu tauhid akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan untuk mengelakkan ataupun untuk menjelaskan, menerangkan kepada masyarakat yang mungkin alhamdulillah ada setengah yang faham, ada yang tidak. Yang faham alhamdulillah sekadar pengulangan ulang-ulang. Bagi masyarakat yang masih belum faham, mungkin dia berkata, kita ngaji ni kan kita nak masuk kepada pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat, sifat-sifat wajib bagi Allah dan lawannya. Sebelum saya pergi ke situ, sebelum kita masuk sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang diketahui oleh mukallaf sebanyak 20 sifat, wujud hingga kaunuhu mutakalliman. Sebelum kita masuk, perlu kita nak bagi pencerahan, penjelasan. Kerana ada setengah golongan yang bukan daripada ahli sunnah wal jamaah yang mengajar ilmu tauhid ini bukan mengikut kaedah daripada kaedah ahli sunnah wal jamaah dengan mengatakan ataupun dengan menyebut bahawa pengajian sifat 20 ni tidak ada pada zaman Nabi dan juga zaman sahabat. Dia kata, mana ada zaman Nabi sifat 20? Mana ada zaman sahabat sifat 20? Kami pegang kepada akidah salaf. Bunyi dia macam betul. Bunyi dia macam betul, Masya Allah, Tabarakallah. Tetapi apa yang nak cuba dibawa di sini, sebelum kita pergi lebih jauh, perlu kita ingat sesuatu perkara ataupun faham sesuatu perkara. Cara ataupun manhaj, corak kaedah pengajian sifat 20 ini yang disusun oleh Al-Imam Abu Mansur, yang disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini adalah walaupun nama sifat 20 itu tak ada zaman Nabi dan zaman sahabat, isi kandungan yang ada dalam pengajian sifat 20 itu ada pada zaman Nabi Muhammad SAW sendiri, zaman sahabat, bahkan dia bersusur galur daripada zaman Nabi Adam AS lagi. Ini poin yang kita kena pegang. Isi kandungan, boleh faham isi kandungan ilmu tauhid yang disusun secara sistematik itu, asal muasalnya memang dah ada, bukan saja sejak zaman Rasulullah SAW, tapi sejak zaman Nabi Adam lagi. Ini jawapan yang kita nak beri. Bukan kata tak ada zaman Nabi, zaman sahabat, sejak zaman Nabi Adam lagi. Okey, bagaimana kita faham? Nabi Muhammad SAW, semua para nabi, semua para rasul alaihi wassalatu wassalam mengajar umat mereka tentang apa dia? Tentang Allah tu wujud, betul tak? Allah tu esa, betul atau tidak? Allah Ta'ala tak sama makhluk. Allah Ta'ala tu maha kuasa. Allah Ta'ala maha berkehendak. Sama ke tidak? Kita setuju dulu di situ. Sebab kenapa kita utarakan benda ni? Mungkin di kalangan ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Ta'ala dah pernah biasa dengar, tapi kadang-kadang orang muda-muda dia tak pernah mengaji, dia tak reti, ataupun minta maaf dengan bahasanya, kalau mungkin ada orang dah berusia tapi tak pernah belajar langsung-langsung, tiba-tiba baru dia nak belajar, tiba-tiba dia ikut yang bukan ahli sunnah wal jamaah.
Dia dengar kata Nabi tak ajar sifat 20. Bid'ah dia kata. Kita orang mengaji, kita faham sifat 20 itu isi kandungannya adalah sama seperti mana yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam terdahulu. Cuma nama sifat 20 itu tak ada, isi kandungannya sama, yang disusul. Sebab itu jadi kitab lah. Betul tak? Kita kalau mengaji ini matematik tambahan, tak beza. Sains dia beza, kimia, fizik, bio kan. Bio pula ada biochemistry, ada fizik gunaan lah zaman dulu punya bahasa. Dah pasal apa? Pasal apa hang tak petikai tu? Boleh faham tak? Ini kadang-kadang otak kita kalau kita boleh fikir dengan lebih luas, betul juga. Hang tu hak tu dia tak petikai, hak ni dia petikai. Jadi isi kandungan daripada ilmu sifat 20 itu memang ada sejak zaman Nabi. Sama macam sifat amanah pada seorang Nabi Rasul, tabligh, siddiq, amanah, semua ini ada tak dibawa oleh para Nabi Rasul terdahulu? Sama dibawa. Kerana itu sifat yang ada pada mereka. Nampak Yang kedua, kemudian para Nabi dan Rasul alaihi wassalam ada tak cerita tentang kehidupan di dalam kubur, dalam alam barzakh itu benar, akhirat itu benar, mahsyar itu benar, sirat, mizan, haud, semua itu benar. Jadi ada tak para Nabi Rasul tak cerita tentang perkara tersebut? Tak. Semua cerita tentang perkara tersebut. Nampak tak? Isi kandungan dia sama. Sama juga kalau orang tanya pada kita sekarang, pada zaman Nabi ini wujud tak ilmu mustalah hadis, ilmu usul fiqh, ilmu tajwid dah senang bang tajwid. Adik-adik tadi mengaji ikut ilmu tajwid ke tak ikut tajwid ke baca suka hati? Zaman Nabi ada ilmu tajwid. Sekejap angguk, sekejap giling. Hang angguk, hang giling. Kejap. Dan mereka kata, kaedah dia macam mana? Dua sifat yang bertentangan tak boleh melekat pada satu zat. Macam tu. Tak ada. Kalau ditanya kepada kita ilmu tajwid ada tak nama ilmu tajwid tu? Faham tak nama dia? Macam ilmu kata sifat 20 ke usuluddin ke ilmu fiqh ke. Nama tu tak ada, tapi ada tak zaman Nabi isi kandungannya? Ada. Ilmu tajwid tak disebut, tetapi kita nak baca ikut. Banyak kata kalau nak ikut, kalau orang belajar ini idgham, ini ikhfa, ini apa nama ismam bacaan dia, ini izlaq, huruf sifatul huruf dia, baca dia berapa 4 ke 5 majaz ismul fasil, semua tu ada tak? Mad asli, mad ada dua. Tapi cara bacaan itu ada, kaedah bacaan itu ada, qiraat itu ada, warad dalilnya warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Betul sifatul hurufnya, makhrajul hurufnya, jangan silap sebut. Di situ. Jadi sebab itu mereka kata kita ni kaedah kita ingat orang Melayu pesan, kalau kail itu sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Kalau ilmu dengan ulama tu, dia dengan ulama tu, tak tahu nak cakap kan. Jangan berani-berani mempertikaikan ulama. Ulama dah susun ilmu tauhid ini dah sekian lama, susun asal muasal daripada Allah, disampaikan oleh para rasul-rasul Allah, turun-temurun sampai kepada ulama-ulama, sampai kepada kita. Di situ kita kena faham. Jadi kalau ditanya zaman tu ada tak istilah-istilah ilmu sebegini? Tak ada. Tetapi isi kandungan dia pasti ada. Jadi kita faham. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut, supaya kalau adalah ragu-ragu lagi, saya dengar tadi dia kata zaman Nabi tak ada tu, macam mana? Kita jawab, isi kandungan ilmu tauhid sifat 20 yang kita belajar ada pada zaman Nabi. Kalau tak percaya lagi, tengok satu-satu bilik siapa yang ada kitab,
daripada wujud, hidam, baqa sampai kaunuhu mutakalliman, semua ada dalil dalam Al-Quran. Kalau tak ada bang, kalau Nabi tak ajar isi kandungan, bukan kata sifat 20 tu isi kandungan daripada sifat 20 tu, takkan ada ayat-ayat Al-Quran yang menjadi menyokong ataupun menjadi dalil bagi sifat-sifat wajib bagi Allah yang kita pelajari. Boleh faham ya? Sebelum kita pergi lebih jauh, kalau ada syubhah-syubhah ini, kita clearkan terlebih dahulu. Baik. Pelajaran keempat, sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan lawannya. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang diketahui oleh mukallaf sebanyak 20 sifat. Dan kita dah sebutkan tadi, mukallaf itu apa makna? Iaitu pertama, wujud artinya ada, qiyam artinya sedia ada, baqa artinya kekal, mukhalafatuhu lil hawadith artinya berlainan daripada yang baharu. 5. Qiyamuhu binafsi artinya berdiri dengan sendirinya, wahdaniyah artinya esa, kudrah artinya berkuasa, ilmun artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sama artinya mendengar, basar artinya melihat, kaunuhu qadir, kalam artinya berkata-kata, kaunuhu qadir keadaannya yang maha berkuasa, kaunuhu muridan keadaannya artinya keadaannya berkehendak, kaunuhu aliman artinya keadaannya mengetahui, kaunuhu hayyan keadaannya hidup, kaunuhu sami'an artinya keadaannya mendengar, kaunuhu basiran keadaannya melihat, dan kaunuhu mutakalliman artinya keadaannya yang berkata-kata. Baik, 20 sifat ini yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang disebut oleh para ulama ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, adalah ilmu yang wajib sifat yang wajib diketahui oleh kita sebagai seorang mukallaf. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah, kita ada orang tanya pula soalan tadi kita dah jawab kan? Ada tak zaman Nabi SAW? Kita dah jawab dah. Soalan kedua kadang-kadang dia tanya, ada 20 saja ke sifat. Kita, pegangan kita ahli sunnah wal jamaah ya, tidak menghadkan 20 ini sifat kesempurnaan ini. Kerana apa dia? Sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu ya, adalah tidak kita ketahui, hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui. Cumanya ada beberapa sebab. Kata para ulama, fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifat. Jadi yang wajib kita tahu, itu poin. Sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah berapa banyak? Hanya Allah Taala saja yang tahu. Tetapi kita sebagai mukallaf, jadi sebahagian ataupun yang termasuk yang wajib kita ketahui bagi Tuhan kita, ini 20 sifat. Faham tak? Yang kita wajib tahu, yang ini 20 sifat. Sebab itu disebutkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tadi kan saya bacakan, fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifat. Maka sebahagian yang ini termasuk daripada barang ataupun apa yang wajib bagi Tuhan kita, hak 20 sifat ini yang merangkumi, yang wajib kita ketahui, hak 20 sifat ini. Kerana disebutkan famimma, perkataan famimma berasal daripada dua perkataan, famin dengan ma. Min di sini dengan makna min tab'idiyah, iaitu min yang menunjukkan pada sebahagian. Jadi ibarat yang nak dimaksudkan atau difahami daripada sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala itu terlalu banyak, dan di antara sifat yang semuanya itu, ini 20 yang wajib kita ketahui secara tafsil, secara detail. Nak tahu semua boleh bang? Boleh bang? Tahu semua bang? Boleh tahu semua? Tak boleh. Tapi 20 ni yang wajib kita tahu. Dah kita belajar semua faham. Itu maksud dia. Maksud dia. 20 ni wajib kita belajar secara mendalam dan juga detail. Yang kedua, kenapa 20? Kan sebelum kita go further, jadi kenapa 20? Tadi kita dah bahas kan, nak tahu semua tak boleh.
Okey, 20 ni kita tahu secara detail. Yang kedua disebutkan sebagai syaratul ilahiyah, sebagai syarat-syarat ketuhanan. Jadi 20 sifat yang wajib ini bagi Allah Ta'ala, daripada wujud sampai kaunuhu mutakalliman, sebagai sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ini sebagai syaratul ilahiyah. Apa makna dalam bahasa Melayu? Syarat-syarat ketuhanan. Ada sifat-sifat ini Tuhan. Kalau tak ada sifat-sifat ini bukan Tuhan. Saya bagi satu contoh. Contoh yang mudah daripada wujud sampai mukhalafatuhu lil hawadith. Baik, saya perhati. Tak payah tengok kitab dah, tengok kat sini saja. Pertama, wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith. Okey? Yang dinamakan 20 sifat yang wajib itu sebagai syarat kepada ketuhanan. Kita tengok kepada wujud. Bila kita mengaji dalam bab sifat 20 ni, wujud ini adalah untuk Allah haqiqatul wujud, ataupun wujud yang zati, wujud yang benar-benar wujud, wujud secara zatnya. Yang ni apa maknanya wujud secara zati ataupun haqiqatul wujud? Ada dua, iaitu wujud yang tiada mula, wujud yang tiada akhir. Kedua, masuk bab qidam, Allah itu tidak ada mula, betul? Tiada permulaan bagi kewujudan Allah. Kita ni, wujud kita ada mula dah? Ada mula. Ada akhir dah? Mati nanti akhir. Allah wujud tak ada mula, qidam sifatnya. Yakni Allah yang qadim. Faham eh? Baik. Masuk kepada baqa, Allah Ta'ala itu yang bersifat kekal, betul tak? Apa makna kekal Allah? Tidak ada pengakhiran. Kita ni makhluk ada pengakhiran tak? Ada pengakhiran. Tapi ada tak makhluk yang tak ada pengakhiran? Ada. Apa makna ada tu? Ya, dia tak ada akhir, tetapi apa? Dia ada mula. Sebab tu yang ada mula, yang tak ada mula, yang tak ada akhir hanya Allah. Ingat ni kita kena ingat. Yang tak ada mula, yang tak ada akhir hanya Allah. Sebab tu makhluk selama-lama tidak akan jadi Tuhan. Sebab apa? Tidak boleh mengumpulkan antara qidam dengan baqa simultaneously, sekaligus. Tak ada. Kalau dia macam kita ni makhluk biasa, ada mula, ada akhir, selesai. Kalau 10 perkara yang Allah kekalkan itu, syurga, neraka, arash, kursi, lauh mahfuz, qalam, roh, jasad para nabi, jasad para syuhada, tulang ajibuz zanab, 10 ni yang dikekalkan oleh Allah, ada mula tak ni? Ada mula tak bang? Ada mula. So, mustahil makhluk itu selama-lama jadi selama-lamanya makhluk itu mustahil jadi Tuhan. Sebab tu bila kita belajar mukhalafatuhu lil hawadith, bila kita kenal, kita tahu Allah tu bersalahan daripada segala sesuatu yang baru, maka apa? Bila kita kenal makhluk, baru kita kenal Tuhan. Apa maksudnya? Kita tahu makhluk itu bukan Tuhan. Kita tahu Dajjal itu bukan Tuhan. Kita tahu berhala yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Kita tahu matahari yang disembah itu bukan Tuhan. Kenapa? Ianya makhluk. Tarif-tarif itu semua kita tahu. Apa makna makhluk, apa makna hadis, apa makna alam, apa makna mungkinat. So untuk kita faham ilmu ni, kita perlu tahu secara detail. Baik, ada orang kata detail, payah. Tuan-tuan, tak payah sebenarnya. Yang kita belajar di sekolah dulu, masuk universiti, pengkhususan kita belajar jauh-jauh lagi susah. Ilmu tauhid ni tak susah sebenarnya. Perlu duduk dengar, tak faham tanya, kan? Tak boleh buat pahaman sendiri. Wah, apa ni? Tak faham tanya. Ulang balik banyak kali, 1000 kali pun tak apa. Sebab kefahaman ni milik Allah ni. Jangan kata aku sebab aku terror, aku reti, aku IQ 180. No. Yang bagi IQ 180 tu siapa? Itu kelebihan kita berbanding orang kafir.
Mereka tak ada sandar langsung kepada Allah, betul tak? Langsung tak ada. Ya aku, the richest man in the world. Siapa yang bagi nikmat tersebut? Allah. Ini beza kita dengan orang tak beriman. Pasal tu kita kena mengaji. Kita kenal, kita kerti Allah tu Allah, kita ni hamba. Ni tujuan dia. Bukan kita faham, terus kita hafal satu persatu daripada wujud sampai Allah wujud qidam baqa sampai habis, tapi kita tak faham. Ya, dulu masa kita kecil kita hafal tak ada masalah. Lah ni umur kita dah kena faham. Pasal tu kita mengaji pada hari ini dan sebelum ini dan akan datang. Itu tujuan kita. Jadi tadi kita sebut 20 sifat ni sebagai sebagai syaratul ilahiyah, syarat-syarat kepada ketuhanan. Sebab tu bila kita faham tu, mustahil makhluk itu Tuhan, mustahil Fir'aun itu Tuhan, mustahil Namrud itu Tuhan, mustahil Dajjal itu Tuhan, mustahil ayah bin itu Tuhan. Faham tak? Sebab ada ciri makhluk yang ada pada dia. Kita kena kenal. Masya Allah, tabarak. Jadi yang kedua, ya, yang ketiga yang kita belajar sifat 20 ini adalah sifat kepada zatnya Allah Ta'ala, bukan sifat pada af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang kata cukuplah kita belajar Asma'ul Husna, jadi ulama sebut begini, 99 Asma'ul Husna semua ini termasuk dalam sifat-sifat Allah yang 20. Contoh Al-Muhyi, Allah Ta'ala yang maha menghidupkan, termasuk dalam apa? Sifat hayat Allah Ta'ala. Apa dalam dalil sifat hayat Allah Ta'ala? Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut, dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati. Yang ini istimewa ayat ini. Ayat cuba kita tengok. Kalau tuan-tuan buku surat berapa tau, Haji Harmizi cuba tengok sikit. Tapi buku saya, buku kecil, buku surat 18. Tuan-tuan cari pelajaran ke-9, huraian sifat hayat. Dalam kitab tuan-tuan yang ada, cari pelajaran ke-9, huraian sifat hayat. Pada ayat, cuba cek ayat wa tawakkal, cuba tak? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Surah apa tu ji? 13 cek 13. Nak ada tu? 2 minit ni boleh kita berakhir. Kita nak jumpa. Kan kalau ada orang kata sifat 20 ni yang hampa mengaji, sekejap kata wujud ertinya ada, kemudian lawannya tiada, kejap ada, kejap tiada. Apa ni? Cara bercakap tu condescending. Betul lah sikap mudi tu. Macam nak apa? Tuan-tuan faham lah what's the meaning of it. Kan? Itu ya Allah, jahat orang yang cakap macam tu. Sebab dalam Al-Quran, cuba tengok dalam kitab, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kamu kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati. Jumpa tak bang? Muka surat 13, ada tak kontra di situ? Allah yang maha hidup, yang tidak mati. Ulama tauhid mengambil daripada ayat Al-Quran ini. Sebab apa dia? Uslub ataupun kaedah Al-Quran itu apabila nak menerangkan sesuatu, yang penting dia akan bagi perbandingan. Faham tak? Bila kita belajar sifat wajib dan mustahil, kenapa? Sifat wajib untuk kita meyakini, menetapkan, dan sifat mustahil kita belajar untuk menafikan. Ini penting. Kalau kita faham ni pada malam ini, tak ragu lagi kita pada pengajian sifat 20. Ya, tak ragu lagi kita. Kejap ada, kejap tak ada. Dia yang tak faham. Kalau dia faham, dia tidak akan pertikai begini. Kita tengok buku surat yang sebelah, sifat-sifat yang mustahil Allah. Jadi faham ya? Jangan kita pening dalam bab ini. Ulama dah jelas secara tuntas. Cuma kita kena dengar saja dan terima dengan hati yang lapang dan berdoa kepada Allah. Allah tunjuki kita jalan yang benar. Sifat-sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala kita akan bahas pada kuliah yang akan datang. Untuk tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kuliah kita ni adalah pada setiap waktu cuti kita, hari Ahad ni, Ahad minggu pertama. Jadi kalau ada kelapangan rezeki masuk, boleh main, kita sambung. Kitab ada dah orang wakafkan,
Kita mengaji saja nak bagi faham sisa-sisa kehidupan kita ni, kita jangan sia-siakan, kerana kita tidak tahu bila kita akan diambil oleh Allah. Mudah-mudahan sisa-sisa sakit-sakit kehidupan kita dalam keadaan kita sebagai penuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah rahmati redha kita. Mohon maaf salah silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita wakaf boleh letak letak setempat. Assalamualaikum.